Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah pertama maaf atas kelewatan hari ini. Sebelum kita pergi ke lebih lanjut, saya minta pada teman-teman yang menonton, para penonton yang menonton hari ini, kita pakat share sebanyak mungkin kepada teman-teman yang lain. Moga-moga dengan share ini kita dapat manfaat bersama. Okey, untuk hari ini kita akan membincangkan satu bincangan yang sangat baik bagi saya, iaitu tentang dan ini merupakan siri pertama lah, iaitu halaqah nadah diskusi buku hariki, dan insya-Allah kita akan ada siri yang seterusnya. Berbalik pada diskusi kita hari ini, berkaitan tentang kerugian dunia kerana kemunduran umat Islam yang dikarang oleh Abu Hasan Ali Nadwi sendiri. Jadi ini menjadi kita berfikir balik, buku ini sangat penting sebab bayangkan buku ini telah lama tapi menjadi satu perhatian bukan sekadar umat Islam tapi di dunia barat sekali. Okey, sebelum tu lebih jauh saya perkenal diri saya dulu. Mesti orang tak kenal saya ni. Okey, nama saya Muhammad Nazmi bin Abdul Rahim. Saya merupakan Esko Muda Prihatin Antarabangsa Gempa, dan di sebelah saya kita ada panel yang sungguh kacak dan handsome hari ini, iaitu saudara Farid Omar yang akan membawa pembincangan ini. Okey, insya-Allah untuk pembincangan hari ini kita boleh lihat bahawa apa yang dibawakan oleh Syekh Abu Hasan Ali Nadwi ini, dia menjadi satu persoalan yang besar, sangat besar dalam umat Islam, sebab dia fikir tentang masa hadapan umat Islam tu sendiri. Dan adakah kita lihat untuk hari ini, dan Islam itu akan dalam kebangkitan umat Islam, sebab dia menjadi persoalan pada saya juga kalau kita fikir bersama bahawa wujudnya penulisan ini adakah untuk menjadi supaya umat Islam ni sentiasa mundur ke belakang, atau untuk menaik semangat umat Islam, untuk menaik kebangkitan umat Islam. Dan saya yakin satu hari nanti kebangkitan dan sinaran ini akan kembali yang didahului oleh umat agama Islam itu sendiri. Saya suka cerita juga untuk perkenalkan siapa sebenarnya yang karang buku ini, yang mengarang kitab ini sendiri. Yang untuk pertama, nama beliau adalah Maulana Said Abu Al-Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadawi. Dan nama gelaran beliau selalu digelar sebagai Abu Al-Hasan lah. Dan beliau juga mempunyai ayah yang bernama Abdul Hal bin Fakhruddin bin Abdul Ali Al-Hasani. Dan untuk pengetahuan semua, Maulana Said Abu Hasan Ali Al-Nadawi ni juga mempunyai nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi ini sekali ringkas tentang biodata dia, dan bukan sekadar mengarang buku yang menjadi satu perhatian pada dunia ini, bahkan dia mengarang lebih 60 karya yang dihasil oleh beliau.
InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan ini lebih mendalam, lebih ke depan dengan panel yang sedia ada hari ini. Okey, Abang Farid, insyaAllah dah sedia. Jadi boleh, kita insyaAllah. persilakan kepada panel kita yang seterusnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada saudara moderator, saudara Nazmi Putri. Dan terima kasih juga kepada Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, PKPIM, atas jemputan untuk mengadakan siri Nahdah buat kali pertama ini untuk kita membincangkan berkenaan dengan buku-buku karangan ulama hebat yang terlibat secara langsung dalam gerakan Islam, dalam gerakan pembangunan Islam, yang pada saya boleh katakan bahawa Syekh Abu Hassan Ali An-Nawawi ini bukanlah tokoh ulama yang asing bagi mereka yang sentiasa ikut perkembangan atau mengikut bagaimana Islam itu berkembang selepas dalam tempoh abad ke-19, 20 dan 21. Saya rasa buku yang sangat baik untuk kita bincangkan pada kali ini, mengambil semangat dalam bulan Ramadan. InsyaAllah dalam tempoh yang ada ini saya tak akan pergi lama. Dalam tempoh 15 minit saya akan beri sedikit gambaran awal bagaimana buku ini menceritakan tentang apa. Terima kasih banyak kepada saudara Nazmi bila menceritakan perihal memberi introduction berkenaan dengan siapakah dia Syekh Abu Hassan Ali An-Nawawi ini. Saya rasa seorang tokoh ulama yang prolific dalam membicarakan hal ehwal perkembangan Islam, gerakan Islam, komuniti Islam, bahkan buku terbaru yang diterbitkan oleh Profesor Madya Dr. Rumaizuddin pun saya rasa satu buku yang baik untuk kita telusuri kerana ini bawa satu pandangan yang baru dan bicarakan siapakah sebenarnya Syekh Abu Hassan Ali An-Nawawi ini. Jadi tentang buku ini, buku yang bertajuk tentang kerugian dunia kerana kemunduran umat Islam, saya rasa persoalan besar yang kita lihat adakah betul yang kita perlu rujuk pertama sekali sebelum kita menyambung bacaan buku ini untuk kita lihat adakah betul dunia sedang berada dalam kerugian disebabkan kemunduran umat Islam. Dan kalau kata iya, kenapa umat Islam itu mundur? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam itu mundur? Dan kalau kata betul umat Islam itu telah mundur, bila umat Islam seharusnya bangkit? Ataupun apa yang boleh menyebabkan umat Islam ini untuk bangkit semula, untuk mendepani cabaran-cabaran masa hadapan? Bila mana terutama dalam keadaan konteks semasa hari ini, selepas dalam kes COVID dan juga perebutan kuasa, peperangan yang tak berhenti dan sebagainya. Jadi saya boleh katakan buku ini dia memecahkan kepada dalam 3 kelompok ataupun 3 tema utama. Yang mana saya nak katakan bahawa pertama, dia membicarakan tentang perihal keadaan dunia, masyarakat, manusia sebelum kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengahnya itu didatangkan konteks semasa dia buku ini bukan bersifat sejarah tapi dia menceritakan terus bagaimana bila mana Nabi Muhammad itu telah dilantik sebagai pemimpin yang bermula di kota Madinah, walaupun sebelum itu Nabi Muhammad dah bermula di kota Mekah, kemudian bersama di kota Madinah dan bersama sehingga akhirnya Khulafa Ar-Rasyidun, 4 sahabat, dan akhirnya di bahagian yang ketiga bagaimana Syekh Abu Hassan Ali An-Nawawi ini membicarakan tentang apakah bukan langkah tapi apakah faktor umat Islam itu mundur, kenapa umat Islam itu mundur, kenapa lambat bangkit umat Islam itu. Jadi ini 3 tema yang dibicarakan dalam buku Kerugian Dunia Kerana Kemunduran Umat Islam ini. Jadi saya ingin sebutkan bahawa di peringkat awal itu Syekh Abu Hassan Ali An-Nawawi ini telah menceritakan tentang sebenarnya dunia ini sebelum lahirnya Nabi Muhammad diutuskan sebagai Rasul, dunia telah berada dalam keadaan yang sangat tenat. Perkara ini dirangkumkan daripada abad ke-5 sehingga abad ke-8, 9 atau 10 Masihi ketika itu. Bila mana dalam tempoh itu berlaku 4 insiden ataupun 4 event besar yang melibatkan semua manusia. Dia bukan hanya fokus kepada umat jahiliyah di Jazirah Arab itu, tetapi dia Syekh Abu Hassan An-Nawawi berjaya memetakan keseluruhan apa yang berlaku daripada timur sehingga ke barat. Yang pertama beliau sebut tentang bagaimana kehidupan beragama manusia ketika itu. Iaitu manusia ketika itu telah sesungguhnya berada dalam kesesatan yang nyata. Penyelewangan agama yang sangat teruk dan juga telah melakukan perubahan penciptaan agama yang tak boleh difikir secara logik akal dan akhirnya mereka ini hidup dalam kesyirikan yang sangat besar. Ini termasuklah agama-agama Samawi dan juga agama-agama dicipta kemudiannya.
Saya akan cuba bagi secara general, secara umum begitu, tidak termasuk secara bukanlah spesifik kepada apa-apa agama, tapi kita tahu agama Samawi melibatkan agama Yahudi dan Nasrani, dan agama Wada'i ini kita tahu adanya agama Confucianism, adanya Hinduism, Buddhism dan sebagainya. Dan yang kedua disebutkan tentang akhlak, bila mana kehidupan masyarakat ketika itu, sociality begitu bobrok. Apa maksud bobrok ini? Kerosakan yang sangat teruk. Tiada penghormatan, penindasan berleluasa, kezaliman di antara pemerintah dan juga rakyat. Tidak ada terbelanya keadilan untuk masyarakat yang rendah, wujud kasta antara satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Ini perkara-perkara yang normal berlaku bukannya di sesuatu kawasan, tetapi dia meliputi semua kawasan daripada zaman berzaman, daripada satu abad ke abad yang lain. Dan yang ketiga dia kata tentang keadaan struktur sosial dan ekonomi masyarakat, yang mana kezaliman itu berleluasa. Bukan sekadar riba, tetapi maksudnya adalah penindasan ekonomi ni. Orang miskin tak dapat nak berhubung ataupun berurus niaga dengan orang kaya, ataupun orang miskin ni tidak ada kemampuan membeli barang, terus ditindas. Wujud kasta, orang miskin hanya antara hubungannya dengan orang miskin sahaja. Wanita ditindas, tidak diberi peluang sama rata untuk berkhidmat dalam masyarakat dan sebagainya. So ini tema-tema yang berlaku dalam ketika itu. Apa yang dimaksudkan dengan dunia itu tenat. Perang antara agama juga menyebabkan sesuatu perkara yang mendominasi ketika itu dalam abad ke-5, ke-6 dan ke-7. Walaupun perang antara agama ini melibatkan peluasan kuasa wilayah, iaitu antara kerajaan Romawi, kerajaan Yunani, Persia dan sebagainya, tetapi dia membawa satu tema bahawa agama itu bersifat ganas, barbarik, maka dia menghapuskan mana-mana komuniti atau masyarakat yang kecil. Sebab itu dia katakan dunia ketika itu tenat. Dan akhirnya yang empat perkara ini, nak katanya beragama, akhlak, sosial dan ekonomi dan juga peperangan antara agama ini, inilah menyebabkan dunia sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW itu, dunia berada dalam keadaan tenat. Cuba bayangkan kalau dalam abad ke-5 sehingga abad ke-10 itu, Syekh Abu Hasan Nadawi telah mengatakan dunia berada dalam keadaan yang tenat, hari ini bagaimana? Sebab masalah abad ke-5 sehingga abad ke-10 itu masih lagi berlaku pada hari ini. Dan kalau kita katakan ketika itu umat Islam belum ada ataupun Nabi Muhammad belum diutuskan ketika itu, manusia telah berada dalam satu zaman yang sangat gelap, rosak, tiada panduan. Dan kemudian Nabi Muhammad hadir dan hari ini kita berada dalam tempoh yang sama. So apa yang kita boleh gelarkan masyarakat dunia pada hari ini? Sebagai contoh dalam perkara-perkara itu, Syekh Abu Hasan Nadawi merujuk kepada perkembangan apa yang berlaku di Timur Tengah. Sebagai contoh pada abad ke-6, kerajaan Romawi yang diperintah oleh orang Kristian, berlaku kebobrokan, kerosakan yang sangat besar di Mesir dan beberapa di kawasan yang seketika itu, iaitu mereka hidup dalam keadaan yang sungguh materialistik, berlawanan dengan spiritualism. Mereka tak kisah tentang sifat kehambaan ke dunia, sifat ketuhanan, dan berlakunya nasionalistik yang sangat kuat di antara mereka. Nasionalism yang sangat kuat di antara mereka, iaitu mereka ingin meluaskan empayar mereka untuk menakluk negara-negara yang lain. Kemudian pada tahun ke-5 hingga dalam kawasan yang lain di Eropah pula pun perkara yang sama. Masyarakat ni mereka bodoh ataupun tak ada budaya, tak ada law yang sistematik, dan akhirnya seperti mana yang disebutkan oleh H.G. Wells dalam A Short History of the World, disebut tentang bahawa semua masyarakat di Eropah ketika itu, mereka ini hidup dalam keadaan yang sangat tak bertamadun, dikatakan begitu. Kalau kita tengok dalam masa yang sama juga, di timur, di kawasan Romawi itu, Edward Gibbon sebut bahawa kerajaan Romawi ketika itu seperti seolah-olah pokok yang besar memayungi banyak negara-negara kecil ataupun kawasan-kawasan kecil. Tetapi akhirnya mereka ini semakin rosak dan semakin mati, iaitu satu komoditi itu semakin menjauh dengan Tuhan dan semakin menindas masyarakat antara satu sama lain. So akhirnya kerosakan ini berleluasa sehinggalah dalam masa yang sama, bukan hanya terhad di situ, kerosakan itu berlangsung juga sehingga ke timur, di kawasan China sebagai contoh. Perkembangan agama Confucianism, Lao Tzu dan sebagai contoh, walaupun membawa identiti ataupun idea kehidupan masyarakat ataupun individualistik yang baik, tetapi mereka ni semakin jauh dengan Tuhan. Mereka semakin
menjauhi daripada kehidupan sepatutnya antara sesatu masyarakat dan masyarakat yang lain. Dan akhirnya dalam sektor yang kedua, dan bagaimana pula dengan bangsa Arab ketika itu? Di sinilah disebutkan zaman jahiliyah. Di mana Syekh Abu Hasan Nadwi sebut, di sinilah bangsa Arab, mereka berada dalam zaman jahiliyah tetapi mereka ada satu sistem yang agak baik. Iaitu sistem mereka ni berpendidikan. Kita tahu dalam kalau kita tengok telusuri sirah Nabi Muhammad SAW itu, kita boleh kata mereka ini pandai bersyair, mereka ni ada asas ekonomi tetapi hanya dalam kelompok tertentu. Orang kaya dan orang kaya. Orang miskin hanya boleh berinteraksi dengan orang miskin. So masih wujud lagi kasta-kasta ataupun perbezaan norma masyarakat ketika itu. Dan masalah utama dalam bangsa Arab ketika ini, Syekh Abu Hasan Nadwi sebut, orang Arab ketika ini masalah paling utama mereka adalah disebabkan kesyirikan mereka. Walaupun mereka telah diutus 25 rasul sebelum ini, tetapi mereka masih lagi kekal dalam syirik yang nyata. Maka itu menyebabkan mereka terus berada atau bergelumang dalam kegelapan dan menyebabkan mereka ini digelar sebagai zaman jahiliyah. Dan hari ini kita boleh lihat adakah kita ini dalam tempoh zaman yang sama ataupun kita masih lebih teruk daripada itu. Fanatik bangsa juga menjadi satu faktor kenapa bangsa Arab ketika itu juga digelarkan sebagai masyarakat yang teruk. Mereka fanatik dalam bangsa mereka sendiri. Bahkan kalau mereka tidak boleh berperang antara satu bangsa ke bangsa lain, mereka akan cari gaduh dalam bangsa sendiri. Sebab nak tunjuk siapa lagi kuat antara band ini dengan band ini. Nak kata teruknya mereka ini, mereka pun boleh bergaduh dalam satu kaum, satu bangsa dengan susu galuh yang lain. Jadi kemudian Nabi Muhammad diutus. Kemudiannya pada abad kemudiannya itu Nabi Muhammad SAW diutus, maka berlakulah perubahan yang boleh dikatakan Syekh Abu Hasan Nadwi sebut 360 darjah perubahan yang secara total. Bila mana Nabi Muhammad telah menjadi pemerintah, perubahan itu telah berlangsung secara total. Iaitu pertamanya perubahan yang dikatakan adalah pengabdian manusia kepada Allah SWT. Ini secara total yang mana mereka telah bersimpang jauh dan Nabi Muhammad bawa mereka untuk menyembah Allah SWT sebagai hanya satu Tuhan saja yang wajib disembah. Dan kemudian juga berlakunya perubahan yang mana sebelumnya itu mereka anggap sebagai kawan tetapi kemudian telah menjadi musuh. Ataupun yang sebelum itu mereka anggap sebagai musuh tetapi hari ini menjadi kawan. Ini contoh antara Saidina Abu Bakar ataupun Umar yang sebelum itu menjadi musuh oleh Nabi Muhammad. Tetapi kemudian bila mereka mentauhidkan Allah, inilah sahabat sejati. Ataupun sebelum itu kita lihat Abu Talib dan Abu Jahal dan sebagainya, mereka ini sahabat antara satu sama lain. Tetapi bila mereka terus mensyirikkan Allah Taala, maka mereka terus menjadi musuh bukan hanya pada Nabi Muhammad tapi mereka menjadi musuh kepada Allah SWT disebabkan kesyirikan mereka itu. Maka di sini Syekh Abu Hasan Nadwi menyatakan satu prinsip asas ataupun kefahaman yang sangat baik yang saya ingin tekankan bahawa pengutusan Nabi Muhammad SAW itu sebagai ketua pentadbir negara, dia bukan hanya untuk bangsa Arab tetapi pemimpin yang bersifat universal untuk dunia, untuk masyarakat secara keseluruhannya. Di sini Nabi Muhammad dikatakan defect ataupun kita kata menafikan kefahaman bahawa kepimpinan itu hanya bersifat nasionalisme, bersifat sesatu border. Tetapi datangnya Nabi Muhammad merubah perspektif pentadbiran itu, dia bukan hanya berbentuk terangkum dalam satu lokaliti. Pentadbiran Islam itu bersifat syumul, dia harus disebarluaskan melangkaui garisan batasan yang sepatutnya. Kebaikan itu, seruan kebaikan, seruan pembebasan, seruan keadilan itu perlu dilanjutkan keluar daripada kawasan lokaliti yang kita tinggal. Ini saya rasa satu pengajaran yang baik yang digariskan oleh Syekh Abu Hasan Nadwi. Kerana apa? Disebut asasnya adalah kerana iman. Disebabkan iman ini, maka dia telah mengikat kefahaman umat Islam itu untuk terus kekal membebaskan masyarakat. Umat Islam itu berusaha secara terus untuk membawa keadilan. Bahkan yang lebih utama adalah manusia, umat Islam itu bila mana telah beriman kepada Allah, mengajak kepada kebaikan, menegah kepada kemungkaran, mengikat mereka untuk membawa keadilan, akhirnya menyebabkan mereka ini tidak takut mati. Apa yang mereka lebih takut adalah kegagalan mereka sekiranya mereka gagal mentadbir dunia ataupun mentadbir pemerintahan sebuah kerajaan yang telah diberi tanggungjawab kepada mereka. So ini kefahaman yang Nabi Muhammad bawa ketika itu. Akhirnya mencipta satu persaudaraan ataupun sifat kemanusiaan yang sangat kukuh. Kita boleh lihat daripada sejarah Nabi bagaimana Nabi menyatukan antara Aus dan Khazraj. Bagaimana Nabi menyatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
So ini satu tema yang penting bahawa tidak ada perbezaan dalam pentadbiran Islam. Tidak ada perbezaan dalam kefahaman politik ataupun pentadbiran Islam itu bila mana kita benar-benar beriman kepada Allah Taala. Maka ini kita perlu lihat pada, kalau nanti akan pergi, bagaimana kita daripada kefahaman ini, bagaimana posisinya pada dunia hari ini. Maka disebabkan itulah konsep yang Nabi Muhammad bawa itu mengalahkan kefahaman fanatism dan juga racism ataupun mengalahkan ideologi fanatik kepada satu kaum, bangsa, kabilah dan juga racism kepada sesuatu identiti. Yang mana disebutkan persaudaraan dan kemanasaan itu sebagai khairul umat. Syekh Abu Hasan Nadwi sebut umat Islam ketika itu adalah sebaik-baik umat seperti mana disebut dalam Al-Quran itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya kamu itu diutus sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan daripada kalangan manusia itu disebabkan 4 perkara. Pertama, kerana kamu mengikut ataupun berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, kamu mementingkan akhlak dan juga penyucian jiwa yang hanya mengabdikan diri kepada Allah Taala. Yang ketiga, kamu bawa idea ataupun mesej kebaikan itu adalah untuk kemanusiaan. Kamu bawa mesej kemanusiaan secara keseluruhan. Kamu tidak membezakan antara putih atau hitam. Kamu tidak membezakan antara pink atau coklat. Rambut lurus, rambut keriting. Tidak ada beza di dalam Islam. Dan yang keempat adalah membawa idea ataupun mesej pentingnya hidup secara balance antara akal, nafsu, hati dan fizikal. Ini yang seperti mana dan juga pernah dibahaskan oleh kemudiannya oleh Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin. 4 esensi ini penting untuk sebagai satu Muslim yang sejati perlu mempunyai satu balance dalam diri 4 perkara ini. Akal, nafsu, hati dan juga fizikal. Maka kemudiannya, bila mana wujud semua ini, maka Syekh Abu Hasan Nadwi menyatakan bahawa itulah zaman kegebilangan dunia Islam. Yang akhirnya Nabi Muhammad SAW dan walaupun selepas Nabi Muhammad wafat, Islam itu terus berkembang seperti banyak sejarawan dunia melaporkan bahawa Islam itu berkembang sehingga melangkaui 2/3 dunia. Akhirnya Islam juga sampai ke tanah Melayu, Malaysia pada hari ini. Sampai ke Indonesia, sampai ke Australia, sampai ke Afrika, Morocco, bertebaran luas sehingga ke hari ini. Bahkan hari ini umat Islam hampir lebih kurang 3 ataupun 4 bilion satu dunia. Nombor 2 selepas Kristian. Dan kalau ikutkan projection by 2030 umat Islam akan mendahului menjadi umat manusia yang terbanyak di dunia. Jadi kat sini, dan kalau kata itulah sifatnya Islam itu terus berkembang, tetapi kenapa Islam boleh jatuh? Di mana silapnya? Kenapa umat Islam boleh tersungkur dan akhirnya selepas tersungkur itu kita tak nampak pun bila umat Islam itu bangkit. Walaupun ada beberapa titik sejarah yang kata Islam itu seolah-olah menang, contoh dalam revolusi Iran ataupun pembebasan kemerdekaan sebuah negara daripada penjajahan, tetapi sudut physicality, sudut individu Islam Muslim itu kita seolah-olah tidak rasa kita itu betul-betul membawa idea bahawa kita ini menguasai dunia. Jadi disebabkan disebut Syekh Abu Hasan Nadwi sebut ada 2 faktor ataupun 2 kategori kenapa umat Islam itu jatuh, daripada sudut eksternal dan juga internal. Eksternal luarannya adalah pertama disebabkan musuh Islam itu memang tak pernah berhenti untuk menghentikan Islam ataupun menghancurkan Islam. Ini pasti. Dalam Quran pun sebut jelas musuh-musuh Islam ini takkan berhenti. Bukannya bahkan seruan keagamaan ataupun seruan dakwah Islam itu pun daripada zaman Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad SAW memang tak pernah pun tiba-tiba ada musuh yang bersekongkol untuk menjadi baik. Melainkan mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Islam daripada dalam. Ini biasa berlaku dalam sejarah dunia Islam. Yang kedua disebabkan dikatakan eksternal ini, orang Islam itu sendiri gagal melantik ataupun gagal memilih orang yang ahli dalam sesuatu perkara. Ini melibatkan pentadbiran negara ataupun bahagian berkaitan dengan pengurusan keagamaan sebagai contoh. Dan dalam sudut internal, faktor internal ini ada 4 atau 5 perkara. Yang pertama disebut pemimpin Islam kita tak ada contoh yang terbaik. Hari ini saya rasa selepas dalam tempoh abad 19 dan abad 20, kebanyakannya kita tak ada tokoh politik Islam Muslim yang baik, yang betul-betul kita boleh jadikan contoh. Hari ini baru kita dengar beberapa tokoh lah. Sebagai contoh Tayyip Erdogan ataupun kita ada Imran Khan di Afghanistan. Tetapi sebelum-sebelum itu adalah berapa juga contoh tetapi sangat sikit. Tapi yang banyaknya adalah sudut intelektual yang kita boleh jadikan contoh. Tetapi mereka ini terkandas tidak sampai menjadi pentadbir. Kalau kata kita ada pergi jauh sikit, Morocco sebagai contoh,
Syekh Ibn Bajjah pernah mentadbir negara menjadi menteri, tetapi akhirnya sekejap sahaja ataupun kemudiannya. Yang kedua dia kata masih mewarisi sifat jahiliyah. Ini ada pemikiran kita tak berkembang, cara berfikir kita masih lambat, kita tak berinovasi, kita gagal mencipta perkara-perkara baru, kajian research kita sangat jauh berbanding negara barat. Ini menyebabkan kita semakin jatuh ke belakang. Yang ketiga disebutkan kemudiannya bila mana Islam itu dah jatuh, akhirnya menyebabkan kerajaan Islam yang kemudiannya itu memisahkan antara politik dan agama. Bahkan lebih teruk, ada pula yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik. Abu Hasan Nadwi sebut. Dan hari ini pun berlaku sebahagian negara. Bagaimana kita menyatakan mereka menyalahgunakan agama, menggunakan agama untuk kepolitikan mereka dan mencipta dalil-dalil hanya memihak kepada mereka sendiri. Tak kisahlah sama ada mereka itu kerajaan ataupun mereka itu pembangkang, tapi kedua kelompok ini masing-masing cuba mencari dalil untuk mengabsahkan tindakan mereka. Yang paling teruk adalah masyarakat yang terus keliru. Ini antara faktornya. Yang keempat, tak amal ilmu. Ini saya rasa faktor yang paling jelas, yang mana disebutkan bahawa selepas kejatuhan Islam Muslim, kemudiannya itu selepas Khulafa' ar-Rasyidun, Utsmaniyah, Abbasiyah kemudiannya, kita jatuh disebabkan kita tak aplikasi ilmu, iaitu kita pandai, kita bijak sebahagiannya, tapi hanya satu kelompok kecil sahaja. Masyarakat awam kita teruskan mereka tu tidak bersekolah, tidak berpendidikan kerana apa? Kepimpinan negara ataupun raja-raja, orang besar ingin terus mengekalkan kuasa mereka dan mereka beranggapan mereka ini tidak layak dicabar oleh orang awam. Jadi dalam keadaan itu berlarutanlah dunia Islam itu terus jatuh, dan ini antara faktor. Dan yang terakhir disebut bid'ah. Bid'ah dalam sudut amalan agama pun juga menyebabkan kerajaan atau sesuatu umat Islam itu terus jatuh ke belakang dan terus ke belakang. Apa maksud bid'ah di sini? Kita takut untuk melakukan inovasi dalam sudut, bukan dalam sudut keagamaan atau ibadah, tapi inovasi dalam sudut apa yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Ini kadang-kadang yang kita cuba perlu faham apa yang boleh, apa yang tak boleh, bagaimana penggunaan hukum fiqh dalam beberapa perkara, darurat tak darurat sebagai contoh, banyak perkara. Tapi dalam buku ni Syekh Abu Hasan Nadwi sebut itu masih lagi terperangkap dalam isu-isu fundamental bid'ah yang bersifat keibadahan sahaja, yang menyebabkan akhirnya kita ni tak berkembang. Jadi dalam menyusuri perkara-perkara itu, Abu Hasan Nadwi sebut kita hari ini kita hilang dua susuk tubuh contoh yang kita ada untuk kita adakan pada hari ini. Pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih kedua. Kerana apa? Daripada Salahuddin Al-Ayyubi, dia menunjukkan bagaimana seorang Muslim yang hidup dalam zaman penuh gelora, tetapi disebabkan sifat keberaniannya, beliau berjaya mentadbir dan membebaskan Al-Quds ketika itu. Muhammad Al-Fatih pun sama juga. Disebutkan bahawa kriteria utama kejayaan Muhammad Al-Fatih ini adalah disebabkan tanzimnya, sistematiknya sistem pendidikan daripada kecil sehingga beliau menjadi panglima perang ataupun pentadbir negara. So dua ini, sifat syuja'ah, keberanian dan sifat tanzim ini dah tak ada dalam dunia Islam pada hari ini, yang menyebabkan akhirnya umat Islam terus mundur dan dunia secara keseluruhannya itu terus berada dalam keadaan yang kerugian yang nyata. Jadi ini tema perbincangan buku yang yang saya nak sebutkan dalam apa yang Syekh Abu Hasan Nadwi telah temarkan, telah bawa kepada kita untuk kita faham bagaimana dua zaman ini, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW dan zaman ketika Nabi Muhammad dan selepasnya, dan kemudiannya pada abad 19, abad 20 dan ketika ini abad 21, kenapa umat Islam itu terus mundur disebabkan tadi itu. Dan dalam masa yang sama juga kita kehilangan sosok orang yang betul-betul berani, yang betul-betul berprinsip dengan kefahaman Islam yang benar, dan keduanya tanzim. Hari ini kita banyak bergaduh dalam hal-hal yang tak sepatutnya. Jadi untuk masa depan, saya nak tambah sedikit, iaitu tentang bagaimana untuk kita bergerak ke depan. Bagaimana untuk kita melihat masa depan umat Islam selepas ini. Dua perkara yang saya rasa perlu kita lihat bahawa dalam zaman ini, zaman ketika ini, zaman abad 21 ini, kita menghadapi pelbagai ideologi, iaitu adanya ideologi materialism, fanatism, nationalism, pluralism and so on yang terlalu banyak.
dan Semua. semuanya itu ada, tetapi apa yang kita tak ada adalah kita hanya mengikut persepsi tanpa kita betul-betul faham. Akhirnya adalah kita, apa yang Abu Hassan Nadwi sebut dari akhir buku itu, ke mana untuk kita bergerak. Pertama, kita kena perkuatkan kefahaman ilmu kita dan juga akhlak. Ini yang pertama, disebut akhlak dan ilmu ni perlu datang seiringan dan perlu berganding. Maka insya-Allah dia akan menatijahkan satu komuniti masyarakat baru yang betul-betul berdiri teguh atas kefahaman Islam yang benar. Ini juga reflect kepada idea yang dibawakan oleh Profesor Muqtaidar Han yang mana dalam buku dia Good Governance, The Philosophy of Ihsan itu disebut masalah umat masyarakat ketika ini disebabkan kita hilang loss of ihsan. Kita dah tak ada sifat ihsan. Kalau buku awal lagi diterbitkan oleh Syed Naqib Al-Atas, Profesor Naqib Al-Atas, disebut kemunduran umat Islam disebabkan loss of adab. So basically dua ni berkait dan akhirnya tunjangnya adalah disebabkan ilmu dan akhlak. Itu yang pertama. Membangunkan Islam, mengembalikan kemian Islam bukan di atas faktor politik atau kuasa. Saya rasa saya boleh katakan bahawa tanpa kuasa, tanpa politik, Islam itu tetap boleh berkembang dengan baik. Islam itu boleh berdiri. Sebab kita kukuh di kefahaman secara individualistik itu lebih utama. Kemudiannya bila mana kita ada akhlak yang baik, kita ada kefahaman Islam yang jelas, sistem politik itu akan mengangkat kita untuk menjadi pentadbir negara. Tak perlu lagi, maksud saya adalah bukan lagi menyatakan bahawa perlu masuk terjun satu sistem pemerintahan barulah Islam itu tertegak. Idea itu saya rasa mungkin dalam zaman edan ini, zaman moden ini, mungkin dia dah tak betul synchronize disebabkan adalah keutamaannya adalah manusia hari ini kita kehilangan adab. Tak guna kalau ada agama tapi suka menipu. Tak guna kalau pandai cakap agama tapi suka fitnah. Tak penting. Itu semua tak jadi. Dia lebih utama adalah kita ada agama dan kita ada akhlak. Dan orang akan tengok kita ini betul menjadi orang yang lebih baik. Dan yang kedua adalah di mana kita nak letak harap. Dalam buku ini Syekh Abu Hassan Nadwi sebut dunia Islam bergantung pada dunia Arab. Adakah betul kita boleh meletakkan kebergantungan kita kepada dunia Arab dalam zaman keadaan sekarang? Kalau kita tengok hari ini dunia Arab semuanya bergaduh. Sorry to say, sama ada kerajaan Arab Saudi, Turki, kerajaan Iraq, Iran, Jordan, Syria, semuanya itu berada dalam Kuwait, UAE, semuanya itu berada dalam zon perang yang masing-masing cuba menunjukkan kekuatan masing-masing. Tetapi hari ini disebabkan COVID, jumlah harga minyak turun, bahkan negatif, semua negara Arab tak boleh pakai. Maksudnya adakah kita boleh bergantung dengan dunia Arab? Dan di mana pula posisi negara Islam di Asia Tenggara? Contoh Malaysia, Indonesia sebagai contoh. Tetapi disebabkan COVID ni juga, saya boleh katakan bahawa dia merencatkan idea bagaimana kita cuba menggabungkan dunia Islam, sebab sebelum ni ada futuris yang menjangkakan gabungan antara Turki, Afghanistan, Malaysia dan Indonesia akan membentuk blok kuasa dunia Islam yang baru. Tetapi disebabkan COVID ini, saya rasa jangkaan ini akan sedikit terlewat disebabkan keutamaannya adalah untuk kita menyelesaikan masalah dalaman dahulu. Tapi sebagai seorang umat Islam di Malaysia ataupun kita ini orang Melayu yang ataupun orang Melayu Islam, orang Islam di Malaysia Asia Tenggara ini yang sering kali dikaitkan dengan adab sopan santun yang baik, perlu kita terus mempertingkatkan diri untuk kita betul-betul menjadi contoh supaya kita betul-betul menjadi umat Islam yang membangunkan dunia masa depan. Bahkan dalam masa yang sama, pada 2077 kita akan masuk ke abad 16 Hijrah. Kita dah melihat kemunduran Islam dalam tempoh abad ke-15 Hijrah dan sebelumnya. 2077 kita akan masuk ke abad 16 Hijrah. So kita ada dalam tempoh lebih kurang 57 tahun lagi. So apa plan kita? Saya tak ingat di mana penulisan, tapi tak silap saya ada satu penulisan menyebut bahawa kegagalan dunia Islam adalah sebelum ini, walaupun kita ada bicarakan tentang kebangkitan Islam jilid 2 selepasnya revolusi Iran, kebebasan negara-negara Islam secara daripada satu negara ke negara yang lain dan adanya sistem demokrasi di beberapa negara Islam dan mewujudkan beberapa pentadbiran Islam secara partial ataupun keseluruhan. Tetapi ada satu sekolah itu menyebut, saya tak ingat siapa, menyebabkan masih lagi umat Islam itu mundur sehingga hari ini, tak ada inovasi, tak ada pembaharuan dan sebagainya adalah ataupun masih lagi dalam kerangka nasionalisme, terperangkap dalam menindas minoriti adalah disebabkan kita tak ada grand design. Kita tak ada satu grand design yang merangkumkan semua dunia Islam. Jadi saya rasa kita perlu bergerak ke arah itu untuk menuju abad ke-16 Hijrah dengan satu grand design yang betul-betul proper
dan perlu di-take up oleh dunia Islam. Tak boleh dah lagi kita nak berexcuse ataupun berkecuali dalam mengambil langkah ini. Adanya OIC ataupun negara-negara Afrika 6 perlu duduk semeja, tak perlu dah nak bergaduh dan sebagainya. Suka saya sebut Syekh Rashid Ghannouchi, dan dia juga counter kepada idea yang menyatakan bahawa dunia Islam hari ini masih lagi gagal. Tetapi Syekh Rashid Ghannouchi kata dunia Islam selepas pembebasan beberapa negara Islam, kita tak gagal, tetapi kita dalam proses mempelajari untuk menjadi lebih baik. Saya rasa mungkin juga kefahaman Rashid Ghannouchi ini dalam buku yang buku ini, Political Islam Generasi Kedua, suntingan Dr. Zulkifli Hasan dan juga Dr. Mazli Malik, Rashid Ghannouchi sebut dunia Islam dalam tempoh abad 20 dan 21 adalah dunia Islam dalam fasa mempelajari untuk bergerak ke hadapan. Jadi dalam konteks itu, dia memerlukan sokongan secara menyeluruh. Bukan hanya penguasa, pemerintah, tetapi juga perlu sokongan daripada masyarakat awam. Bahkan dalam buku ini, buku tulisan Qadir Audah, Islam di antara kebodohan umat dan kelemahan ulama, beliau menyatakan asas kebangkitan umat Islam adalah bermula daripada rakyat. Asas kebangkitan umat Islam adalah bermula daripada rakyat secara keseluruhan. Dan saya ingin tekankan di sini, rakyat di sini saya ingin fokuskan adalah merujuk kepada syabab, merujuk kepada belia. Pemuda. Saya boleh katakan hari ini belia, pemuda dah tak percaya dengan golongan tua. Kalau dalam konteks politik Malaysia, kita pun dah banyak kena tipu dengan politik orang tua. Saya rasa kita orang muda perlu berani melangkah dengan penuh keberanian, dengan penuh tanzim, bersistem, penuh keberanian dan penuh ilmu untuk mengorak langkah membangunkan negara kita yang lebih komprehensif, yang lebih dinamik, yang lebih berdaya maju untuk mengalahkan dunia barat pada hari ini. Kita tak nak lagi dunia Islam adalah dunia yang melayari laman porno tertinggi. Kita tak nak ada lagi dunia Islam adalah negara Islam yang terus ke belakang dalam mencipta inovasi, pembaharuan-pembaharuan gagal, ataupun kita tak nak lagi dunia Islam yang terus terkebelakang daripada sudut ekonominya, sosialnya, pendidikannya. So hari ini saya rasa kita perlu membangunkan, memberi kesedaran bahawa belia Islam ataupun pemuda dalam sebuah negara perlu take up idea ini untuk membangunkan negara, mencorakkan idea mengikut lunas keagamaan yang betul dan lunas kemanusiaan persaudaraan yang ikhlas. Saya rasa setakat itu dulu dalam tempoh 20 minit ini. Wallahualam. Okey, jadi saya buka kita boleh pergi ke soalan. Sekiranya ada teman-teman dan para penonton ada soalan, boleh ajukan terus kepada para panel, para panel. Ada? Ramai ke view? Okey. Kalau tak ada, saya tanya soalan abang. Okey, baik, sila Nazmi. Okey abang, kalau kita lihat dalam buku ini dia bincang ada berapa faktor eksternal dengan internal. Jadi abang ada katakan tentang tanpa kuasa politik, tapi pemahaman mengenai Islam dan adab tu perlu dikuasai. Betul bang? Jadi bagi soalan saya, adakah dengan tanpa kuasa atau dalam satu-satu takbiran tu Islam tak boleh maju? Atau bukan Islam tak maju, maksudnya kurang maju tu Islam kalau tidak menguasai takbiran tu sendiri satu negara. Sebab kita lihat dalam dunia ni kita tak ada yang pemimpin Islam yang dunia yang secara realiti lah. Jadi sebab tu kita tengok antara umat Islam hari ini dia ialah tak ada kepala dunia yang jadi pandu. Jadi bagaimana bang? Terima kasih Nazmi atas soalan. Abang, sebab pertama sekali kita perlu faham bahawa dari selepas sejak bermula abad ke-16, ke-17
18 dan 19, saya rasa saya boleh katakan bahawa pemusatan pergerakan dunia ketika itu berpusat kepada pentadbiran negara, iaitu bila mana kita dapat menjajah sebuah negara, maka di situlah kita dikatakan berkuasa, ataupun di situlah kita boleh katakan apa kita kata, sesuatu pihak itu diukur bahawa mereka itu berjaya. Betul, kita perlu membebaskan negara kita daripada penjajahan. Itu saya setuju, saya tak nafikan. Bila mana kita bebas daripada penjajahan, kita dapat melakukan pembangunan negara dengan lebih bebas, dengan lebih teratur dan sebagainya. Tetapi kemudiannya, akhirnya disebabkan politik ini, disebabkan pentadbiran negara ini, akhirnya bila mana walaupun demokrasi ataupun apa segala sistem yang dilaksanakan, raja monarki ke apa ke, akhirnya kuasa itu terpusat pada satu kaum saja ataupun satu kelompok saja, yang akhirnya menyebabkan percamahan idea itu tidak meluas, tidak ke bawah, ataupun kita boleh katakan bahawa masyarakat tidak berpartisipasi secara menyeluruh dalam pembangunan sebuah negara itu, ataupun masyarakat yang mempunyai satu dream yang lebih besar untuk membangun negara tak dapat menyumbang kepada pembangunan negara disebabkan sistem kepolitikan berbentuk parti dan sebagainya itu menghalang idea yang lebih jujur ini untuk diketengahkan. Sebab itu saya boleh katakan bahawa yes, dalam buku Syekh Abu Hasan Nadwi ini disebut kuasa antaranya ataupun memimpin negara itu adalah salah satu faktor utama untuk menjadikan Islam itu terus gemilang. Tetapi dengan syarat disebut pentadbiran itu betul-betul mengikut kaedah ataupun acuan Islam yang sebenarnya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kezaliman. Ekonomi itu adil untuk semua. Walaupun dalam itu masyarakatnya majmuk ataupun sebagaimanapun. Tetapi hari ini kita boleh lihat beberapa negara itu, hatta negara Islam pun berlaku penindasan kepada minoriti, ketidakadilan ekonomi, sosialnya itu terlalu fabrik, jurang kemiskinan dan kaya itu terlalu besar. Akhirnya bagaimana kita nak katakan bahawa Islam itu boleh berkembang melalui kuasa? Sebab itu walaupun dia agak idealistik, tapi kalau kita lihat daripada konteks Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu jadi pentadbir negara. Tetapi Nabi Muhammad itu tidak bermewah. Nabi Muhammad itu mengawal 2 kota yang sehingga hari ini kota itu terus menjadi tempat berpusu-pusu umat manusia, umat Islam untuk pergi, iaitu Madinah dan Mekah. Tapi Nabi Muhammad tidak meninggalkan kepada kita satu singgasana besar untuk kita pergi lihat. Nabi Muhammad tinggalkan apa? Satu Kaabah untuk kita terus mengabdikan diri kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Bukannya singgasana besar, bukannya kereta besar, bukannya rumah besar. Tapi Nabi Muhammad SAW baginda meninggalkan kita satu kefahaman bahawa akhirnya ketauhidan itu paling utama. Walaupun kamu ini pemerintah, walaupun kamu ini raja, walaupun kamu ini rakyat, ketauhidan itu paling penting. Tetapi apa yang berlaku dalam tempoh abad 16, 17, 18, 19 adalah akhirnya raja-raja ataupun pemerintahan ini dalam dunia Islam ataupun dunia-dunia lain terus kekal kaya, masyarakat terus kekal miskin. Akhirnya kita tak dapat menyatukan jurang itu. Sebab itu pada saya, apa yang lebih utama adalah ilmu itu. Kefahaman ilmu dan akhlak. Sebab dengan akhlak dan ilmu menyebabkan kita ini boleh merendah diri. Sama ada kita kaya atau kita miskin, kita boleh saling menghormati. Sama ada kita ini terlalu pandai, super genius, ataupun kita ini tak pergi sekolah, tapi kita saling memahami. Ataupun kita ini berpendidikan agama, alim, ulama, ataupun kita ni jahil, tetapi kita ni boleh duduk semeja untuk berbicara apa perbezaan. So saya rasa itu nampak lebih baik untuk kita bicarakan ataupun lebih baik untuk kita bawa ke tengah. Dalam keadaan zaman sekarang, teknologi itu lebih luas. Bahkan kalau kata hari ini dalam tempoh COVID ni, kita boleh lihat bagaimana sistem pendidikan, kemungkinan mereka yang tinggal di luar bandar tidak dapat akses. Jadi bagaimana kita nak katakan pendidikan itu adil? Ataupun ekonomi hari ini, orang yang ada stok saham, mereka boleh terus mempunyai wang. Tapi mereka yang bergaji harian, bila mana perlu lockdown, duduk dalam rumah, mereka tak ada gaji, tak ada duit. Jadi ini, dah siapa bantu mereka? Adakah ada orang kaya datang, miskin, orang kaya datang tiba-tiba pergi satu rumah ke rumah, ketuk pintu, bagi duit? Tak ada. Kita tak dengar lagi. Kita tak dengar. Wallahualam mungkin ada. Contoh beberapa orang pihak itu ada, tetapi kita tak dengar yang betul-betul, yes, inilah contohnya, inilah akhlak yang kita perlu lihat. Walaupun sebelum ini, contoh dalam konteks Malaysia, kita dah lihat agung kita yang di Pertuan Agong menunjukkan satu karakter yang sangat baik.
orang ada, kalau baginda yang di-Pertuan Agong ada jumpa orang kemalangan, beliau akan berhenti di tengah jalan, di tepi jalan akan bertanya keadaan. Atau baru-baru ni kita tengok bagaimana santunnya yang di-Pertuan Agong dengan wartawan ketika buat sidang media dalam perubahan kerajaan ketika baru ini, dan juga Permaisuri Agong ada memasak makanan untuk frontliners. Ya, ini satu idea yang baik, satu tingkah laku akhlak yang baik yang kita perlu contohi. Tapi itu agung, itu raja. Kita nak dengar daripada orang kaya pula. Kita nak dengar daripada orang yang dah super kaya, billionaire Malaysia sebagai contoh, yang kita kata Forbes ada kata dalam Malaysia 15 orang, 20 orang. Kita tak dengar lagi. Yang mereka turun ke jalanan, ketuk pintu rumah ke rumah, memberikan bantuan ini. So sebab itu saya kata politik itu satu part, tetapi kadang-kadang dalam dunia penuh fitnah ini, dalam penuh dunia media sosial yang sangat haru biru ini, akhirnya politik itu boleh merosakkan masyarakat. Bagaimana nak membendung politik tersebut adalah dengan masyarakat yang berilmu, berknowledge. Wallahu a'lam. Saya harap menjawab soalan tu, Azmi. Okey, insya-Allah. Okey, saya rasa kalau tak ada persoalan, ada? Farhan. Soalan daripada Ahmad Amsyar, adakah Malaysia, Turki dan Pakistan mampu memimpin satu blok dunia Islam baharu menggantikan blok yang diterajui Arab Saudi? Okey. Terima kasih banyak kepada saudara Amsyar yang bertanya. Ini soalan berkaitan dengan geopolitik. Basically saya pun tak berapa mahir dan kita pun berdasarkan bacaan yang agak terhad. Dan benda ini pun masih lagi dalam jangkaan, sama ada Turki, Malaysia dan Afghanistan ke Pakistan masih lagi dalam keadaan kita menjangkakan apa masa depan Malaysia. Mungkin sebelum ni kita boleh letak satu kali ukur, dia bergerak ke arah yang lebih positif bila mana Malaysia di bawah pentadbiran Perdana Menteri ke-7 ada membuat KL Summit. Itu saya boleh katakan bahawa pentadbir Presiden Turki turun, tetapi Imran Khan Pakistan tak turun. Malaysia turun, beberapa negara UAE pun turun. So dia memberi sinar baharu, seolah-olah ada satu kefahaman bahawa dunia Islam perlu bergerak lebih pantas. Bukan untuk menyaingi OIC, tetapi perlu satu blok yang lebih pantas bergerak mengikut kehendak dunia semasa. Apa yang berlaku dalam kerajaan Arab Saudi saya tak nak sentuh daripada sudut dalaman ataupun luaran. Walaupun kita boleh faham beberapa perkara berkaitan dengannya, tetapi saya nak katakan bahawa apa yang lebih utama adalah dunia Islam perlu bekerjasama. Negara-negara Islam, kuasa-kuasa besar ini perlu bekerjasama. Bahkan dalam konteks sekarang ini, Malaysia dengan Perdana Menteri ke-8, kita pun boleh letak satu tanda soal di mana hala tuju Malaysia dalam hubungan antarabangsa dalam dunia Islam, terutama dalam negara-negara Islam. Kita belum dengar lagi secara tuntas, walaupun laporan media sosial menteri luar kita menunjukkan beberapa foto beliau berhubung dengan kerajaan UAE, kerajaan Saudi. Ya, mungkin itu menunjukkan hubungan akrab yang baik, tapi kita tak nampak lagi plan design itu apa, ke mana arah tuju. Terutama COVID sebagai contoh, sebab semua negara tengah fokus pada COVID, tapi saya lebih suka nak tengok COVID itu satu perkara penting, tetapi nasib umat Islam yang lebih besar kemudiannya di mana, baik dengan isu Palestin, isu Rohingya, isu kemanusiaan di Syria, di Lebanon, di Yaman. So apa grand designnya, apa dasar luar kita setakat ini kita tak dengar lagi. Kalaupun mungkin boleh kata kerajaan Malaysia bawah PM ke-8 baru umur 2 bulan mungkin, tetapi perlu bergerak pantas sebab menteri luar kita bukan menteri yang asing. Beliau pernah berada dalam kerajaan Perdana Menteri ke-6 sebelum ni. So saya rasa kefahaman itu dah ada dan beliau perlu bergerak lebih pantas untuk mencatur apa peranan Malaysia dalam konteks itu. Saya rasa saya lebih suka menyuruh Malaysia untuk membawa tali silaturahim dalam menghubungkan negara-negara dunia Islam untuk membanteras ataupun mempunyai satu plan design tentang belia Muslim. Pertama tentang belia Muslim, kedua tentang isu kemanusiaan, Palestin, Syria, Yaman, Rohingya, ketiga tentang isu wanita Muslim bagaimana, keempat tentang pendidikan, termasuk ekonomi lah. Maksud saya pendidikan dan ekonomi. Saya rasa 4 perkara ini penting untuk diperhalusi, bagaimana tentang nasib belia Muslim,
tentang hubungan kemanusiaan, termasuk juga hubungan Syiah dan Sunni, kemudian adanya pendidikan dan ekonomi dan isu wanita. So saya rasa ini 4 fokus utama yang kita perlu lihat. Sebab kalau kita lihat hari ini, saya bukan nak membeza-bezakan, tetapi kalau kita lihat bagaimana hari ini dunia agak fokus kepada pentadbiran New Zealand, pentadbiran Canada, Perdana Menteri yang muda, New Zealandnya Perdana Menteri wanita, ataupun satu lagi Finland tak silap saya. So dunia beberapa media dunia bergerak ke arah kepimpinan yang muda dan juga wanita yang lebih idenya lebih agresif, lebih segar berbanding negara yang ditadbir oleh orang lama ataupun orang yang kita kata berumur so-called berumur 70-an ataupun 60-an. Wallahualam. Okey, baik kepada saudara Farid Umar atas pembahasan yang cukup menarik untuk hari ini. Sekiranya tak ada persoalan, kita terus kepada kesimpulan lah. Boleh bang? Boleh. Saudara-saudara. Okey, insya-Allah. Jadi tak ada air apa yang tak ada air. Selalu disediakan air kan. Okey, jadi cara kesimpulan kita lihat kemunduran umat Islam ini menjadi persoalan yang besar. Pertama bagi masa hadapan Muslim, apa keberadaan Islam tu untuk akan datang. Dan abang sadarkan mengenai pertama tentang kefahaman ilmu dan adab. Betul mengenai tentang tidak ada kebutuhan sosial. Dan ini kita perlu ambil hikmah lah. Dan ini dan sebenarnya yang apa kita bincang ini pun tentang kemunduran sebagainya, dia bermula pada diri sendiri sebenarnya. Dia kena pada diri sendiri. Jadi insya-Allah kita bermula dengan diri sendiri untuk berubah, untuk menjadi yang akan menjadi lebih baik untuk akan datang demi Islam tu sendiri. Okey, insya-Allah itu saja. Ada kesimpulan? Boleh lah abang bagi sikit kesimpulan. Okay, abang. Sekali lagi saya nak tekankan bahawa buku Kerugian Dunia Kerana Kemunduran Umat Islam ini satu buku yang sangat baik yang untuk dibacakan oleh semua, terutama gerakan Islam seperti PKPIM, Angkatan Beli Islam Malaysia ABIM, dan juga gerakan-gerakan yang bersifat Islam Wadah sebagai contoh, dan juga banyak lagi di luar sana. Dan saya rasa perkara ini perlu untuk kita faham dan cuba kita melihat dan menjangkakan apakah perancangan masa depan yang kita boleh bawa memberi satu alternatif baru kepada dunia. Saya rasa perlu untuk kita sedar faham bahawa di sini kita tidak boleh lagi untuk hanya bersangka dengan glory of the past, bermimpi ataupun berawang-awangan dengan kejayaan dunia masa lepas. Kita perlu memikirkan masa depan, apakah yang kita boleh offer ataupun provide kepada generasi mendatang dalam keadaan yang masa sama. Dunia semakin gerak lebih laju, lebih pantas dan lebih mencabar tanpa had. Saya rasa knowledge, akhlak itu perkara utama yang kita perlu tekankan, beri faham bahawa tanpa knowledge, tanpa akhlak, kemanusiaan itu akan hilang kemaruahannya, ataupun maruah kemanusiaan itu hanya terletak pada dua ini saja, knowledge dan juga akhlak. Atasnya itu pastilah ada kepercayaan pada Tuhan, itu iman. Tetapi iman tanpa akhlak, iman tanpa knowledge tak ke mana. Tapi apa yang melekatkan manusia itu adalah adanya iman, kepercayaan kepada Allah Taala itu disokong dengan dua perkara, iaitu ilmu dan juga akhlak. Dengan dua ini, maka insya-Allah kemajukan sebuah masyarakat itu akan terus diangkat dan diiktiraf, kerana manusia itu ternilai atas faktor ilmunya, seperti mana yang disebut dalam buku ini juga, dan juga diungkapkan dalam Al-Quran. Allah sebut dengan asani takwim, ataupun dalam satu lagi itu disebutkan anak Adam itu
diangkat disebabkan dengan ketakwaan ataupun dengan ilmu pengetahuan itu, ilmu albab itu. Dalam buku ini ada menjelaskan perkara itu. Maksud saya adalah kita perlu balik kepada, ini bukan balik kepada basic. Saya rasa kita perlu balik kepada foundation asas Iqra itu sendiri. Kerana kenapa Allah menurunkan first wahyu itu adalah Iqra? Kerana itulah batu asas ataupun cornerstone penggerak ke masa hadapan, iaitu dengan adanya ilmu kita akan membina satu society, satu tamadun, satu negara, satu kemasyarakatan yang dihormati, diiktiraf dan disegani dan yang lebih baik berbanding mewujudkan satu komuniti tanpa asas kefahaman ilmu, hanya bersifat politik. Dia akan melahirkan manusia yang berberik ataupun tidak ada sifat peri kemanusiaan, hanya mementingkan kuasa dan akan menindas, dan kezaliman akan terus berlangsung. Itu yang kita perlu elakkan. Saya rasa saya ingin tutup dengan satu ungkapan daripada Rabi'. Saya rasa saya suka untuk mengungkap ayat ni, iaitu disebut dalam satu kisah. Rabi' ni bercakap bila mana dia berhadapan dengan Rustum ketika dalam satu peperangan. Rabi' sebut, kami datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesamanya kepada penghambaan kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas, serta dari kesewenang-wenangan kepada keadilan, iaitu al-Islam. Jadi saya rasa perkara ini penting untuk belia Islam, belia Muslim mengambil iktibar bahawa itulah kita membebaskan diri, hanyalah membebaskan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak ada lain selain daripada itu. Wallahu'alam. Terima kasih, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada PKPM, kepada moderator Nazmi dan juga kepada semua yang mendengar secara online. Saya mohon maaf kalau ada terlalu laju cakap ataupun tak nampak sangat gambaran. InsyaAllah dalam masa-masa lain kita akan berkongsi lagi dengan nota yang lebih baik, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada saudara Farid Umar atas kesimpulan yang terakhir. Okey, jadi kita akhiri kita punya pertemuan dengan alhamdulillah. Okey, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.